Hadirin dan hadirat sekalian, Majlis Retreat 2022 Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Lumpur diteruskan dengan sesi ceramah daripada penceramah khas kita pada hari ini. Sebelum itu, suka saya bacakan sedikit biodata tentang penceramah jemputan kita. Nama diberi Ustaz Fahrul bin Muhammad Juoi, dilahirkan di Ipoh Perak pada 20 Mei 1961. Beliau memulakan pengajian di Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam Ipoh dan Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim Citra Kedah sebelum meneruskan pendidikan beliau dalam bidang teknologi makanan di Universiti Teknologi Marak. Beliau aktif menulis lirik-lirik nasyid bagi kumpulan nasyid tanah air seperti Hijaz, Robani, Raihan, Intim UNIC Saujana dan lain-lain. Antara lirik nasyid penulisan beliau adalah Sumayah, Setangki Kasih, Menambah Kasih dan Suci Sekeping Hati. Beliau juga merupakan penulis majalah dan buku seperti Mukmin Profesional, Dilema Melayu Kurang Fikir atau Zikir, Revolusi, Bedok Diketuk, Nota Hati Lelaki dan lain-lain lagi. Beliau merupakan seorang pendakwah, penulis blog dan jurulatih pembangunan sumber manusia lebih daripada 200 organisasi di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei seperti Petronas, Felda, Johor Corporation, Angkatan Tentera Malaysia dan DST Brunei. Selain itu, beliau adalah panelis TV Astro Oasis bagi rancangan Al-Ustaz, panelis Radio IKIM bagi slot Islam Itu Indah dan kini merupakan pengarah penyelidikan modul Fitrah Perkasa Sendirian Berhad. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Fahrul bin Muhammad Juoi untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha lagi saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berbahagia Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab, Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma, yang berbahagia lagi yang dihormati Encik Azizul Karuzan bin Azizul Hakimi, Timbalan Pengarah Pengurusan, yang berusaha Dr. Rusilawati binti Jaudin, Timbalan Pengarah Sokongan Klinikal, yang berusaha Dr. Fairuz Azlim bin Muslim, Timbalan Pengarah Pembedahan, datuk-datuk, datin-datin, pakar-pakar, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya serta limpah kurnianya kita ditemukan dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan kongsikan ini bukan saja berlegar-legar di kepala kita membentuk kekuatan pengetahuan, tapi biarlah ilmu itu meresap dan menjunam ke dalam hati kita membentuk kekuatan kemahuan. Kerana pengetahuan tanpa kemahuan tidak akan bererti apa-apa. Kata pepatah Arab, al-ilmu nurun wa jahlun dolamun. Ilmu adalah cahaya, manakala kejahilan adalah kegelapan. Buta mata apabila tidak ada cahaya jatuh ke retina mata kita, tapi buta hati apabila tidak ada ilmu yang jatuh ke dalam hati kita. Buta mata sekadar kita tidak dapat melihat di dunia, tapi buta hati kita tidak akan dapat melihat jalan menuju akhirat. Sedangkan hereafter ataupun hari akhirat ataupun di syurga itu adalah ultimate goal kita. Dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat, untuk kembali ke syurga. When you stop learning, you stop leading. Apabila kita berhenti belajar, kita akan berhenti memimpin. Leaders are learners. Seorang yang nak memimpin, ialah dia mesti ada ilmu. Dan kejayaan kita untuk memimpin orang lain bergantung kepada kejayaan kita memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Pada pagi ini saya sedia maklum, datuk-datuk, datin-datin, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sudah ada pengalaman dan sudah ada ilmu. Anggap saja sesi pada pagi ini adalah sesi kita sharing, sebagai membuktikan bahawa kita sentiasa mempunyai kasih sayang. Orang kata sharing is caring, insyaAllah.
Alhamdulillah bila saya datang ke Jabatan Kecemasan, saya tidak berasa cemas. Walaupun saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berdepan dengan cabaran ujian tugasan yang sangat tinggi. Ya. Saya katakan apa yang kita dapat daripada kerja kita ni bergantung kepada bagaimana kita melihat kerja kita. Sekali lagi saya ingin tegaskan, apa yang kita akan dapat daripada pekerjaan kita ataupun profession kita bergantung kepada bagaimana kita melihat profession itu ataupun kerja itu. What you see is what you get. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Ya, sebab itu penting untuk kita melihat pekerjaan kita dengan sesuatu yang tepat. Ya, kita perlu bagi meaning ataupun bagi purpose kepada kehidupan ataupun pada pekerjaan kita. Yang kata no purpose, no meaning. No meaning, no endurance. No endurance, no success. Jadi yang paling penting, first thing first, yang paling penting apa tujuan kita bekerja, dan apabila kita mempunyai clarity ataupun kejelasan apa yang kita buat itu ada tujuannya yang lebih tinggi, baru kita ada makna pada kerja kita, baru kita ada meaning pada kerja kita. Dan apabila kita ada makna, kita memberi makna kepada pekerjaan kita, baru datang yang dikatakan ketabahan dalam menghadapi ujian. Come what may, all is well. Kalau kita dah tahu hidup ini bukan tempat berehat. Life is to solve problem. Betul life is like an onion. You peel it layer by layer. Sometimes you cry. Orang kata gitu Hidup ini macam mengupas kulit bawang, selai demi selai, dan pasti ada kesusahan, penderitaan yang kita akan menangis kerananya. Tetapi percayalah, hidup tidak akan mudah. Sebab itu apa saja yang dikatakan kehidupan di dunia ini, pekerjaan kita, kekeluargaan kita, sentiasa ada cabaran. Jadi hidup tidak akan mudah. Jangan minta hidup yang mudah, tapi minta hati yang tabah untuk menghadapi ujian itu. Dan ujian ataupun ketabahan itu datang daripada jelasnya tujuan. Dan jelasnya tujuan itu penting kita letakkan di mana Tuhan di dalam pekerjaan kita. No God, no purpose. No purpose, no meaning. No meaning, no endurance. Dan no endurance, no success. Jadi pentingnya kita melihat sesuatu daripada perspektif keimanan kita ataupun kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya yakin dalam auditorium ini kita ada Islam dan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Izinkan saya bercakap daripada perspektif Islam dengan menghargai juga saudara-saudara kita yang bukan Islam. Dan nantinya mudah-mudahan kita buat comparison, kita buat perbandingan yang mana itu baik, kita ambil menjadi hak kita bersama. Baik, saya nak mulakan dengan satu cerita. Cerita ni cerita benar yang saya baca dalam hadis Bukhari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita benar, iaitu pada satu ketika seorang perempuan pelacur prostitute daripada Bani Israel. Seorang pelacur, wanita ini, dia lalu di satu padang pasir dan dia sedang merasa dahaga yang amat sangat. Kemudian dia pergi untuk minum pada satu tempat sumber air. Bila dia keluar daripada sumber air itu, dia melihat seekor anjing sedang kehausan. Maka dia timbul rasa kesian, rasa belas kepada anjing itu. Lalu dia buka kasutnya, dijadikan kasut itu untuk tempat mencedok air dan dia beri minum bagi anjing itu. Kebaikan yang dibuat sangat kecil, hanya beberapa titis air. Dan tidak mengambil masa yang lama. Dan kebaikan itu dibuat kepada anjing. Kalau dalam Islam, anjing binatang mughalazah. Binatang yang najis, tetapi bukan alasan itu kita membenci anjing, bukan. Cuma kita tak boleh pegang, menyayangi, memberi makan. Kalau dia kelaparan, itu juga ajaran Islam. Jadi, oleh kerana kebaikan yang sedikit pada binatang yang dianggap najis,
dan tidak mengambil masa yang lama, dan dia seorang perempuan pelacur, satu yang dianggap hina. Tetapi Tuhan tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kebaikan itu, Allah campakkan hidayah dan taufik ke dalam hati wanita itu. Akhirnya wanita itu buat satu turning point dalam hidupnya, dia menjadi wanita yang solehah dan akhirnya dia mati masuk ke dalam syurga. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa lahir kamu. Yang Allah lihat ialah hati dan amalan kamu. Walaupun mungkin kecil pada pandangan orang biasa, tetapi pada Allah, Allah melihat hati. Ya, Allah melihat hati. Kerana kebaikan itu dibuat daripada hati. Ya. Sebenarnya bila kita buat daripada hati, ya, yang dikatakan service from heart, ya, kita buat daripada hati, yes, itu adalah kebaikan yang telus dan tulus. Kita tidak mengharapkan balasan apa-apa. Di tengah padang pasir waktu itu tidak ada CCTV, ya, tidak ada siapa yang boleh bagi dia queue ataupun hadiah kualiti dan sebagainya, tetapi dia buat dari hatinya dan Allah melihat hatinya, akhirnya dia beri kebaikan. Bayangkan tuan-tuan, puan-puan yang ada di auditorium ini, hari-hari kita berdepan dengan pelbagai kes kecemasan, orang aksiden, orang mengalami pelbagai serangan jantung dan sebagainya. Ya, kebaikan yang tuan-tuan dan saudara-saudari buat lebih daripada pelacur tadi, yang membuat hanya memberi hanya beberapa titis air. Kita buat banyak untuk patient kita, untuk kita punya orang-orang yang menghadapi masalah. Dan kita buat kebaikan itu kepada manusia, bukan kepada anjing. Dan tuan-tuan kadang-kadang bukan saja 8 jam tetapi overtime lagi dalam keadaan yang begitu mendesak melaksanakan kerja walaupun letih. Saya tahu doktor, sebab anak saya pun seorang doktor, saya tahu bagaimana tekanan kerja menjadi seorang bukan saja doktor tetapi jururawatnya, semuanya, asisten dan sebagainya, daripada sebesar-besarnya sehingga orang yang menorak troli sebenarnya dalam keadaan yang sangat berkorban. Tetapi the big question, apakah kita buat daripada hati? Seperti mana wanita tadi, kecil perbuatannya tetapi oleh kerana dia buat daripada hati, besar pada pandangan Tuhan. Tapi mungkin kita buat perkara yang besar tetapi bukan daripada hati, menyebabkan nilai itu kecil. Sebab itu hari ini, hari yang kita mesti lihat pekerjaan kita, mesti kita lihat satu purpose yang besar yang dikaitkan dengan Allah, yang dikaitkan dengan Tuhan, dan bukan dikaitkan hanya dengan kehidupan here, tetapi dikaitkan dengan hereafter. Mesti ada sense of the end di dalam kehidupan kita. Yang mana sense of the end ini, keyakinan pada hari akhirat, pada hari hidup selepas mati ini, dikongsi oleh semua agama. Kalau kita tengok, semua percaya, Kristian, Jews, semua percaya kepada hell and heaven, ataupun Hindu percaya kepada reincarnation dan kehidupan selepas mati, ataupun orang Cina yang percaya kepada Confucius dan juga Buddha pun ada kehidupan selepas mati. Dan kita, orang Islam lebih, kita percaya kepada syurga, kepada neraka, kepercayaan kepada hari akhirat. Ini adalah rukun iman. Jadi sebab itu, dengar pekerjaan kita jangan dilihat hanya untuk mencari makan semata-mata. Kenapa you bekerja? Kita tengok dulu, kita belajar teori hierarki keperluan Maslow, daripada kehendak fisiologi, kemudian kehendak ini akhirnya sampai kepada self-actualization, iaitu keegoan kita. Kita tengok, kalau kita melihat daripada perspektif itu saja, kita sama saja minta maaf, mission, reason for our existence dan reason ataupun purpose dalam kita bekerja ni, minta maaf, sama juga dengan haiwan. Haiwan, dia hanya ada what I want to have. Dia jawab soalan what I want to have. Tapi haiwan tidak ada ataupun tidak menjawab soalan who I want to be. Seekor kambing keluar daripada kandangnya,
Ya, kalau kita tengok ayam keluar daripada rebannya, dia fikir, kalau kambing, dia fikir rumput mana dia nak makan, daun mana yang dia nak ragut, betul. Tak pernah seekor kambing keluar daripada kandang, hari ini nak jadi kambing baik ke kambing jahat. Dia tak ada. Dia tidak ada apa ni, dia hanya hidup-hidupan, dia bukan hidup. Ya. Jadi sebab itu kita sebagai manusia, kita bukan saja menjawab soalan what I want to have. Ya, betul. Kita perlu makanan, kita perlukan minuman, kita perlukan kediaman ataupun rumah, kita perlu kenderaan dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting ialah who I want to be. Siapa yang saya nak jadi. Pekerjaan kita jangan hanya untuk kita meraih ataupun mendapat quantity of our material. Tapi pekerjaan kita juga perlu dijadikan wadah ataupun sebab untuk kita mendapat quality of our heart. Ada dua situ ya. Kuantiti harta kita dengan kualiti jiwa kita. Untuk kita bahagia dalam hidup ini, jangan hanya memburu kuantiti harta, quantity of our material, tapi kita perlu memburu quality of our heart, kualiti jiwa kita. Apa guna ya tidur rumah yang lapang kalau hati kita sempit. Dengan duit kita boleh membeli tilam yang empuk, tetapi kita tidak boleh membeli tidur yang lena. Betul? Duit boleh membeli makanan yang lazat, tetapi tidak boleh membeli selera. Ya, bagaimana kita boleh menikmati kehidupan ini dengan quality of our heart. Jadi jadikanlah pekerjaan kita ni yang kita buat dari hati, supaya kita bukan saja mendapat gaji, yang itu tak salah, yang itu keperluan kita. Pangkat, tak ada masalah asalkan kita mendapat dengan cara yang betul. Tetapi jangan semata-mata itu. Tetapi jadikanlah kerja kita ini sebagai satu jalan untuk kita mendapat kualiti jiwa. Yang ini ya, untuk kita merasakan kebahagiaan dengan rasa ketenangan. Ya, kebahagiaan itu datang daripada ketenangan. Tetapi ramai orang menganggap kebahagiaan itu datang daripada kesenangan. Ya, ya. Orang yang senang, dia ada quantity of our dia punya material, tetapi mungkin dia tidak ada ketenangan. Ya, jangan ya kita hanya memburu itu. Ya, jadi di sini saya yakin ya kita melihat pekerjaan kita bukan semata-mata sebagai tugasan yang kita buat secara rutin semata-mata. Sebab itu nanti kita akan jadi macam mana? Bosan. Kita akan jadi macam letih. Dia ada beberapa cabaran di dalam pekerjaan ni. Ya, kalau kita tengok saya tak ikut skrip dah ni. Saya terus saja kepada ini sebab saya berdepan. Saya ingat saya akan memberi satu lecture yang memang konstruktif, tetapi biarlah saya nampak suasana berbeza. Saya lihat di dalam organisasi ada 3 P, people, process dan purpose. Betul ya, dan paling penting antara people, process dan purpose ni, yang paling penting ialah people, sebab people derive proses untuk mencapai purpose ya. Dan cabaran bagi manusia di dalam sebuah organisasi, termasuk Jabatan Kecemasan kita ni, ialah pertama, lemah integriti. Itu paling pertama, lemah integriti. Yang kedua, selesa, bekerja di zon selesa. Yang ketiga, gap antara atasan dan bawahan. Yang keempat, komunikasi yang tidak baik. Yang kelima, teamwork yang tidak harmoni. Betul ya? Tetapi yang paling atas sekali ialah integriti. Oh, bila saya sebut tentang integriti, orang menganggapkan ini mesti soal rasuah, soal penyalahgunaan kuasa. Tidak, integriti lebih luas daripada itu. Ya, apa integriti? Kalau kita tengok dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, dia punya jujur, amanah, kukuh dan utuh. Maksudnya orang yang ada integriti ialah orang yang kukuh, teguh macam jati diri, pokok jati yang kukuh ya,
dan dia itu telus dan tulus. Tidak ada hidden agenda apa yang dia buat. Hanya untuk mendapat keredaan Allah. Tapi dalam bahasa mudah, what is integrity? Integrity is doing right when nobody is looking. Itu saja. Doing right when nobody is looking. Ya, apabila kita berada di depan orang dan di belakang orang sama saja, dipuji atau dikeji, kita menjadi orang yang kukuh dan teguh. Ya. Sebab tu salah satu indikator untuk melihat seorang tu integriti atau tidak, banyaklah dia punya parameter ataupun dia punya indikator ataupun ciri-ciri. Salah satunya yang saya sangat terkesan ialah integriti itu boleh dilihat di sudut bagaimana kita berurusan dengan orang yang kita tidak akan mendapat manfaat daripadanya. Bagaimana kita berurusan, bagaimana kita berinteraksi ataupun bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang kita tidak mendapat apa-apa kebaikan baginya. Contoh, kalau itu pak cik yang jadi jaga, makcik yang cuci tandas. Betul, dia takkan bagi pangkat pada kita, dia tidak akan bagi recommendation untuk kita. Betul Jadi kalau kita berurusan dengan dia dengan hormat, makcik pagi ni, apa khabar makcik, apa khabar pakcik, terima kasih bila kita, kalau pakcik jaga tu dia ada pakai kat situ katalah dia punya name tags tu Ramasamy, kita kata, selamat pagi Encik Ramasamy. Oh, dia rasa seronok. Tetapi kita kadang tidak. Kita orang-orang kecil ni kita tak nampak pun. Tetapi kalau pengarah, Datuk dan Tan Sri itu, itu yang kita semana, ya ampu dan sebagainya, itu tak ada integriti. Apa kata Warren Buffett? Warren Buffett seorang pakar dalam management dan juga leadership. Dia kata, we hire people, kita ambil manusia bekerja atas 3 kualiti. Kita ambil bekerja atas 3 kualiti. 3. Yang pertama, intelligent. Kebijaksanaan. Yang kedua, daya usaha, bertenaga, inisiatif. Bertenaga dia tu. Bukan orang yang tidak sihat, bukan orang yang tidak dinamik, orang yang bertenaga. Dan yang ketiga ialah integrity. Kita ambil pertama, intelligent. Yang kedua apa ni? Inisiatif ataupun daya usaha ataupun bertenaga. Yang ketiga, integrity. Apa kata Warren Buffett? Sekiranya tidak ada integrity, intelligent dan juga daya usaha akan membunuh orang itu. Bukan saja dia gagal, tetapi akan membunuh orang itu. Dan sebab itu P yang pertama, iaitu people ini, yang paling penting. Sebab itu kalau kita hanya fokus kepada pembinaan purpose, pembinaan proses, kita atur cara hidup kita, cara bekerja kita, modus operandi kita, do's and don'ts, SOP, KPI dan sebagainya dengan baik, dengan sistem kerja yang teratur. Kita ada purpose, vision dan mission kita letakkan di dinding, di seorang baca dan sebagainya. Tetapi kalau people-nya tidak dibina, kita tidak akan dapat pergi ke mana-mana. Kita akan digagalkan. Tembok besar negara China dibina, Great Wall of China dibina oleh Maharaja Emperor yang pertama, Maharaja Shi Huangdi. Dia membina tembok besar negara China ini setelah dia boleh menyatukan semua negeri-negeri China ni, dia satukan hari pertama. Dia bina tembok besar negeri China. Satu keajaiban dunia. Satu tembok yang kukuh teguh. Satu-satunya bangunan yang boleh dilihat daripada slide di udara ialah tembok besar negara China. Apa dia punya purpose? Sistem dia ialah membina tembok. Dia punya proses. Purpose dia apa? Menghalang musuh untuk masuk ke negara China. Tetapi tahukah kita, sejarah telah menunjukkan sejak 100 tahun tembok besar negara China dibina, China telah 3 kali dijajah. Artinya, purpose tak dapat tercapai. Kenapa? Tembok runtuh? Batunya tak teguh? Tidak. Apa yang berlaku? Gatekeeper makan rasuah dan membuka pintu kepada musuh. Jadi akhirnya, satu pengajaran yang besar dalam sejarah ialah
Waktu itu Maharaja ini sibuk membina tembok tapi tidak sempat membina manusia. Hari ini kita ada bangunan yang tertinggi. Kita ada menara Merdeka yang baru ni ya, itu. Kita ada Burj Khalifah, betul. Kita ada bangunan tertinggi di Malaysia. Di Asia Tenggara dan nombor 2 dalam dunia. Tetapi kenapa para pemimpin kita sering mengeluh, dan kita boleh lihat dalam media, sama ada social media ataupun media elektronik ataupun media cetak, kita ada infrastruktur kelas pertama. Tetapi hati dan budi, cara kita berfikir, cara kita bekerja, minda kita masih kelas kedua. Ya, artinya sesuatu yang kita perlu buat. Sebagai perbandingan, cerita wanita yang memberi minum seekor anjing itu, saya nak membuat satu cerita benar juga, dan kita rasa semua ini pernah mengalami pengalaman ini. Pengalaman kita naik kapal terbang. Ya, bila kita naik kapal terbang, kita ada stewardess ataupun paramugari ataupun paramugara, ya. Dan mereka ini memang dilatih. Intonasi suara mereka sangat lunak, senyum mereka simetri, ya. Ya, dan juga dia berhadapan dengan kita tu, have a seat, have a nice day, may I have you, dan sebagainya. Oh, itu atas kapal terbang. Kita pun terbuai dengan paramugari yang begitu sopan, yang begitu kita rasa macam terbuai-buai lah. Dahlah wajahnya cantik, layanannya pula begitu. Tapi paramugari yang sama, bila dia turun kapal terbang dan kita pun sama-sama, dia bawa troli, kita bawa troli dekat di lift, dia tak tengok kita dah. Kita pun tengok dia tak tengok kita dah. Bila sampai kat tempat parking, dia tak ada buat apa-apa pun. Ya, senyum dia itu, ya, walaupun dia senyum saja atas kapal terbang, di bawah kapal terbang tak senyum dah. Dan kadang-kadang senyum itu hanya dapat dinikmati oleh klien. Bahkan suaminya sendiri pun kadang-kadang tak dapat senyum. Betul. Kenapa terjadi begitu? Kerana senyum paramugari adalah senyum komersial. Dia dibayar untuk senyum. Dia bukan senyum daripada hati. Dia bukan service from heart. Kalau dalam ajaran Islam kata, senyum simpulmu di depan saudaramu satu sedekah. Dan sebenarnya salah satu tanda bangsa yang hebat, dia ada 5. Pertama, dia jalan agak laju. Yang kedua, intonasi suara dia bila berkomunikasi sesuai. Yang ketiga, dia senantiasa senyum. Yang keempat, dia serius dengan majlis ilmu. Dan ada beberapa ciri-ciri yang lain. Jadi senyum ni adalah ciri orang yang berjaya. Sebab tu bagi dalam ajaran Islam, dan saya yakin juga dengan ajaran agama yang lain, ya, sebab semua ajaran agama, misal kata dia ada, walaupun tidak sama satu agama dengan satu agama, tetapi ada perspektif tertentu yang sama. Saya rasa semua agama suka pada orang yang senyum, betul. Dan kalau kita tanya apakah senyum itu terhad pada masa ataupun pada tempat, tidak. Senyum mesti setiap masa. Sebab itu kalau kita bekerja betul daripada hati, ya, kita akan dapat senyum. Ya, bukan saja kepada sahabat-sahabat kita, bukan saja kepada anak kita, tetapi kepada pesakit kita dan sebagainya, pada rakan sekerja kita. Ini yang penting, ya. Jadi jangan bekerja separuh hati. Jangan kerja kerana ambil hati. Jangan bekerja kerana tidak ada hati. Tetapi marilah kita bekerja dengan hati. Service from heart. Boleh? Ya? Baik. Sekarang saya dah pergi ke situ. Last kali. Ini satu yang saya nak sampaikan. Okey, saya nampak sebab saya tengok. Okey. Jangan tengok di sini, ya. Jangan tengok kat sini sebab saya dah tak pakai skrip ni. Sekarang tengok, ya. Saya nak anda bayangkan dia, kalau otak kiri kita cakap fikirkan.
Tapi kalau kita bercakap dengan otak kanan, kita kata bayangkan. Ya. Bayangkan 3 orang pekerja bekerja di tempat yang sama, dibayar gaji yang sama, job spek mereka sama. 3 orang pekerja bekerja di tempat sama, job spek mereka sama, gaji mereka pun sama. Apa dia kerja ni? Kerjanya ialah menyimen bangunan. Simen bangunan. Bayangkan gitu di mana-mana pusat tempat bangunan yang dibuat kontraktor ni, construction work sedang. 3 pekerja ni semua sama saya kata, tetapi yang membezakan ialah air muka mereka. Wajah mereka. Pekerja yang pertama masam. Dia sedang simen bangunan, muka masam. Pekerja yang kedua menyimen bangunan juga dengan muka selamba. Selamba ni senyum tidak, masam tidak. Dan pekerja yang ketiga jovial. Dia sonok, senyum, dia bersiul-siul, berlagu dan sebagainya. Seorang wartawan, ni bayangkan seorang wartawan dikendaki menemuduga 3 orang pekerja ini. 3 orang pekerja ini nak ditemuduga oleh seorang wartawan. Wartawan tanya soalan yang sama dan soalan tu very simple. What are you doing? Itu saja. Apa yang anda sedang lakukan? Okey, tolong saya nak dengar nanti suara sikit Okey, wartawan pun tanya pekerja yang pertama. Pekerja pertama macam mana? Muka masam. Selamat pagi. What are you doing? Tolong bagi cadangan jawapannya. Saya akan dapat jawapan yang selalunya betul. Tak nampak, buta. Tanya lagi, betul? Okey. Kenapa dia kata masa tu? Sebab pekerja yang muka masam ni terpaksa buat kerja. Bila orang terpaksa buat kerja, apa hormon yang dirembeskan? Hormon kortisol, betul, bukan endorfin. Dia hormon itu, hormon yang menutup pintu idea, menutup pintu keceriaan dan sebagainya. Dengar kalau orang ni masam, dia bukan saja menyeksa orang yang di sekeliling dia, tetapi dia menyeksa diri dia sendiri. Satu kajian dia buat, mula-mula saya agak skeptik dengan hasil kajian ini. Dia kata, kajian ini berbunyi begini, siapa yang tidak gembira di tempat kerja, siapa yang tidak bahagia di tempat kerja, tidak akan bahagia dalam hidup. Statement itu sangat berat. Siapa yang tak bahagia di tempat kerja, dia tidak akan bahagia dalam hidup. Mula-mula saya tidak ataupun sukar menerima kenyataan ini. Tetapi bila saya berpengalaman lebih kurang 30 tahun berhadapan dengan pelbagai organisasi, saya cenderung untuk mempercayainya. Orang yang tak bahagia dan menderita di tempat kerja, menderita dalam hidup dan tak bahagia dalam hidup. Kenapa? Dengar kebanyakan masa kita di tempat kerja. Betul. Kita lebih banyak melihat wajah rakan sekerja kita dan orang sakit berbanding kita lihat wajah isteri, suami dan anak-anak kita sendiri. Betul tak? Dan waktu kita, prime time, kita segar bugar ni, prime time kita, waktu perdana kita, kebanyakannya di tempat kerja, betul? Nanti senja-senja balik letih, balik rumah. Jadi, kalau kita tidak bahagia di tempat kerja, kita tidak akan bahagia dalam hidup. Sebab tu mereka yang berdepan dengan dilema ini, 2 pilihan saja. 2 pilihan, 2 option saja. Pertama, berhenti kerja. Jangan seksa diri anda. Setiap hari Isnin, Monday Blue. Membayangkan saja, Allah jumpa pasien ni, Allah jumpa muka dia juga, aduh, patutnya kata hospital apa, orang sakit lah. Itu saja. Berapa tahun? 20 tahun dia pergi. Tapi dia terpaksa kerja. Kalau tidak, mana nak dapat duit? Berhenti. Cari kerja lain. Bukan mudah Bukan mudah nak ambil option yang pertama. Jadi pilihannya option yang kedua. Kalau kita tak dapat, kita tak mungkin tukar kerja, apa yang diamalkan
ya, oleh orang tua-tua dahulu. Saya boleh kongsi juga. Walaupun ini orang Melayu, orang India, orang China, orang Tionghoa pun boleh kongsi. Orang Melayu kita dulu, orang tua-tua dia kata, kalau tak dapat apa yang kita suka, kita kena suka apa yang kita dapat. Dale Carnegie dalam bukunya Stop Worrying and Start Living, dia kata, kalau dapat limau masam, buat air limau. Betul? Kita nak mengutuk pun kita tak boleh. Betul? Ya, hidup ini, ya, orang kata tersera-sera, kuih sera-sera. Kita tak boleh tahu apa yang kita nak jadi. Pernah, contoh, saya minta maaf Datuk. Datuk pernah terfikir dulu masa sekolah rendah dulu nak bekerja sebagai doktor dan sini. Tak. Terpaksa. Jodoh kita pun itu juga. Bercinta dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Betul. Wah, ketawa kuat Betul. Apa yang kita tak jangka, apa yang kita tak sangka, apa yang kita tak minta berlaku dalam kehidupan ini, betul? Jadi kalau kita kalau kita tak suka dengan kerja kita, ini yang dikatakan tukar sikap kita terhadap kerja. Tukar perspektif kita terhadap kerja. Tukar mindset kita terhadap kerja. Tukar. Ya. Kerana dalam hidup ini, bukan soal apa yang kita lihat, tetapi bagaimana kita melihat. Bukan apa yang kita lihat, betul. Tetapi bagaimana kita melihat. Satu perkara yang sama, dilihat dengan cara yang berbeza, akan memberi kesan yang berbeza. Bergantung pada who you are, determine how you see. Who you are. Jadi kita nak lihat cara macam mana. Jadi ini yang kita kata, kita perlu mengubah cara kita melihat mindset kita. Dan mindset itu datang daripada belief system kita. Itu tadi God tadi. Ya. Sedangkan kita kata luaran kita ni sama tetapi tafsiran kita berbeza. Contoh, soal hati. Hari ini hati kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan rasa benci. Adalah insiden-insiden tadi menyebabkan kita gelisah, resah, marah dan sebagainya. Start kereta atau start motor, hujan. Hujan lagi. Saat lagi mesti banjir kilat. Hujan. Betul. Kita dah marah, hujan tak turun kat luar, terus kita marah. Hari yang lain, hati kita dipenuhi rasa cinta. Cinta kita berbalas, kasih sayang kita dan sebagainya. Berbunga-bunga. Start kereta, hujan. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Dah lain pula. Hujan yang sama tetapi apa yang berbeza? Hati. Betul ya? Jadi sebab itu kata Stephen Covey dalam 7 Habits, dia kata fokus pada circle of influence kita, bukan circle of concern kita. Circle of influence yang kita boleh kawal, bukan yang kita tidak boleh kawal. Ya, kita tak boleh kawal lalu lintas. Traffic jam, kita tak boleh kawal pasaran saham, kita tak boleh kawal orang sakit, kita tak boleh kawal isteri kita tak boleh kawal suami kita. Yang boleh kita kawal ialah diri kita. Sebab itu, dia kata, sebab tu saya katakan selalu adjust dalam hidup kita. Mula-mula adapt, accept dulu. Accept. Kemudian adapt. Kemudian adjust, 3A. Betul ya? Accept, terima. Ini kerja aku. Dan aku akan berdepan dengan patient yang berdarah, yang luka, yang menjerit ya, setiap hari. Adapt. Ini adalah pahala di sisi Allah. Orang ini ialah ibu kepada seorang anak. Orang yang sedang kemalangan ini ialah ayah kepada seorang, ada 7 orang anaknya yang. Kalau kita bagi dia sihat, dia akan dapat memberi kebaikan kepada orang lain. Fikir macam tu. Jangan hanya fikir gaji. Kalau gaji, kita punya limitation itu saja. Kalau gaji kita 3,000, gaji kita 2,000, gaji kita 6,000, limit kita itu saja. Kita tak akan buat kerja lebih daripada itu. Tetapi kalau kita bekerja kerana Allah, kerana Tuhan, dan kerana sesuatu yang kita akan nikmati selepas mati, kita boleh pushing the limit. Ini ya. Jadi siapa yang terpaksa buat kerja, terpaksa buat kerja, tolong tukar mindset. Bukan saja dalam soal kerja, dalam soal pasangan hidup pun begitu juga. Betul. Midlife crisis akan berlaku pada setiap perkahwinan.
Dulu kalau boleh survive 2 tahun atau 3 tahun perkahwinan tu boleh terusnya. Tetapi kadang ini sekarang jangka tu lebih pendek kata psikologi perkahwinan. Setahun saja. Kalau setahun tu dia ada krisis, dia tak boleh adapt, penceraian akan berlaku. Kita terkejut. Sebelum kita kahwin kita jangkakan dia begini-begini. Tapi bila kita kahwin, dia berbeza. Kan kita berkahwin dengan 3 orang. Jangan 3 orang, jangan gelak. Nanti kita 3 orang, tu 3 orang ni yang pertama, orang yang kita jangkakan. Yang kedua, orang yang sebenarnya yang kita kahwin. Yang ketiga, siapa dia setelah berkahwin dengan kita. Yang ketiga tu yang paling penting. Siapa dia berkahwin dengan kita. Jadi bila kita, terkejut. Dulu dia sopan santun sebelum kahwin, tapi ni dah suara dah tinggi, volume dah asyik tinggi. Dulu dia penyayang bagi bunga ros, sekarang ni tak ada langsung, romantik tak ada. Betul dia. Sebab true colours dia keluar. Betul. Bukan saja pasangan kita terkejut tengok kita terkejut tengok pasangan kita pun terkejut tengok kita. Betul. Jadi dah macam mana ni? Dah terkahwin. Jadi sebab tu saya kata inilah masanya dia kata mengamalkan apa yang dikatakan, hendaklah kita bercinta berkali-kali dalam perkahwinan kita. Bercinta berkali-kali artinya kita ta'aruf ataupun berkenal berkali-kali supaya kita boleh memperbarui cinta. Kita adjust, dia adjust dan sebagainya. Okey, itu yang pertama siapa? Yang muka masam. Yang kedua, muka selamba je. Dan wartawan tanya, what are you doing? Wah, tengok jawapan dia lebih bermotivasi. Saya sedang sign gaji saya, cek gaji saya. Dia nampak macam ni, masuk. Semua dia fikir duit. Dia fikir carrot dan stick. Maksudnya dia fikir tentang ganjaran. Dia fikir how to get. Orang yang bekerja dengan matlamat untuk mendapat imbuhan, ganjaran dan sebagainya, motivasi dia lebih tinggi daripada yang pertama. Dia nampak career path dia. Lepas ni dia nak jadi apa, lepas ni nak jadi apa dan sebagainya. Dia bersemangat. Betul? Ni, orang yang bekerja kerana nak mendapat sesuatu. KPI saya tahun ni mesti tinggi. Saya mesti capai jawatan saya dalam 4 tahun, saya mesti naik seperti ini. Career path dia nampak. Dia fikir how to get. Tapi orang macam ni, dia tidak bekerja, boleh exceed lebih lagi, tak ada. Cemerlang itu is better than best. Bukan saja ngam-ngam, tapi orang ni ngam-ngam aja. Okey, iaitu dia bekerja how to get. Okey, pekerja yang ketiga, dia dalam keadaan gembira, senyum atau bernyanyi-nyanyi. Wartawan tanya, what are you doing? Tengok berbeza Saya sedang bina rumah kepada orang yang tidak punya rumah. Rumah ini adalah rumah PPRT, rumah orang miskin yang saya dulu pun biasa tak ada rumah. Saya masih ingat lagi kali pertama saya dan isteri serta anak-anak masuk ke rumah baru kami. Selama ni kami duduk rumah setenggan. Ini rumah baru kami, masih saya ingat lagi waktu tu. Isteri terus meluru ke dapur, dia ada tempat masak yang baik, anak-anak berada di halaman rumah dan sebagainya. Kami sangat gembira pada hari itu. Dan hari ini saya rasa gembira kerana saya sedang membuat rumah yang akan memberi kegembiraan yang sama kepada orang lain. Dia tak fikir how to get, tetapi dia fikir how to give. Sebab tu untuk kita ceria dalam pekerjaan kita, jangan terpaksa seperti pekerja yang pertama. Jangan hanya fikir how to get seperti pekerja yang kedua. Mesti kita fikir how to give. Baru kita gembira. Memberi lebih gembira daripada menerima. Memberi lebih gembira daripada menerima. Betul? Betul? Okey, saya datang contoh. Memberi hadiah dengan menerima hadiah. Mana gembira? Wah, komputer dah silap. Tetapi saya akan cerita tak sampai 1 minit, semua kita insya-Allah yang di dalam auditorium ini akan mengakui memberi lebih gembira daripada menerima.
Bayangkan seorang ibu, dia ada seorang anak perempuan, satu-satu anaknya, umur 4 tahun ataupun 3 tahun. Anak ni bagi tahu ibu dia, ibu, mama, mami, umi, ya, amma, ya, tolong saya nak anak patung mannequin yang besarnya macam ni, yang pakai baju warna ni, dia adalah spesifikasi tertentu. Oleh kerana ibu ni sangat sayang kepada anaknya, dia pun cari anak patung yang macam mana yang dikendaki oleh anaknya. Dia cari KL semua tak jumpa. Balik rumah, anak katanya, ibu ada, umi ada, mama ada, tak ada. Satu hari ibu dapat tawaran kursus di seberang laut. Bukan seberang laut jauh sangat, Langkawi saja. Lepas 3 hari kursus, hari yang akhir pergi misi shopping. Tengok-tengok ada anak patung yang betul-betul seperti mana yang dikendaki oleh anak tadi. Dia pun nak ambil balut dengan kertas, bungkusan dengan satu hadiah. Balik rumah, sampai kat depan, sorok belakang. Selalu, mama ada? Tak ada. Hari ni tunjuk. Anak buka selai demi selai, tengok anak patung yang betul-betul yang nak sama ni. Dia peluk, terima kasih umi, terima kasih mama, terima kasih ibu. Saya nak tanya hati ibu, mana yang lebih gembira? Ibu yang memberi ke anak menerima? Semua orang akan jawab ibu yang memberi. Rupa-rupanya kita ni memberi baru rasa gembira sekiranya kita memberi dengan kasih sayang. Boleh faham ya? Sebab itu kalau kita tidak ada kasih sayang, maka kita tidak boleh memberi dengan gembira dan kita menjadi orang yang lokek dalam hidup kita. Sebab itu hidup ini adalah untuk memberi. Dengan memberi kita lebih gembira daripada orang lain dan kita akan ceria dalam hidup kita. Dengar ya tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Kalau hari ini, hari yang kita mudi, hari yang kita tak suka, tak tahu sebab apa, daripada bangun pagi tadi macam ada saja yang tak kena. Jangan cek jauh-jauh. Artinya pada hari itu kita kurang memberi. Cepat memberi. Cepat memberi. Dan apabila kita memberi, insya-Allah kegembiraan itu akan datang kepada kita. Ya, dalam Islam, ya, kalau kita tengok dan juga saya nak kongsikan dengan kepercayaan agama yang lain, memang kita kena memberi. Jumpa orang je memberi salam, betul? Ya. Al-yadul ulya khairu minal yadus sufla. Tangan yang di atas iaitu memberi lebih baik daripada tangan yang bawah. Apa kata peribahasa Tionghoa? Orang Cina kata, tangan yang memberi bunga mawar, tangan itu akan berbau harum. Betul. Tangan yang memberi bunga mawar. Kita nak bagi bunga mawar ke orang. Tapi sebelum orang tu dapat keharuman, kita dulu. Ya, memberi lebih gembira daripada menerima. Ya. Lebih daripada mana, walaupun kita memberi untuk orang lain. Saya ada terbaca satu buku yang ditulis oleh Ain Al-Qarni, La Tahzan. Dia kata apa? Orang yang pertama mendapat manfaat daripada satu kebaikan, orang yang pertama mendapat manfaat daripada satu kebaikan ialah orang yang melakukan kebaikan itu walaupun kebaikan itu dibuat untuk orang lain. Boleh faham maksud saya? Ada passion, kecemasan, kita bantu dia dan sebagainya, dia dapat manfaat, betul. Tetapi sebelum dia mendapat manfaat daripada kebaikan yang kita berikan, kita terlebih dahulu Allah akan campakkan kegembiraan, keberkatan di dalam kehidupan kita. Dengan syarat kita buat dengan kasih sayang. Tetapi kalau kita buat hanya berdasarkan contoh para mugari tadi, tak dapat apa. Dapat gaji saja. Kegembiraan tak ada. Dapat kuantiti harta saja, tak dapat kualiti jiwa. Ini pun. Ya. Sebab itu, ya, kalau kita tengok, katalah 3 pekerja tadi, pekerja yang terpaksa, pekerja yang selamba, pekerja yang ceria. Okey, saya seorang CEO yang melihat mereka bekerja. Saya nak tingkatkan gaji, nak tingkatkan pangkat 3 orang ini berdasarkan prestasi kerja. Berdasarkan prestasi kerja, bukan prestasi air muka. Kalau prestasi air muka, confirm yang ketiga akan naik pangkat, akan bagi gaji lebih tahu. Ini bukan prestasi air muka, saya tak nak.
Saya nak prestasi kerja. Saya nak tanya soalan ini pada anda. Antara ketiga-tiga pekerja ni, mana yang lebih produktif, mana yang kerjanya lebih berkualiti? Antara orang yang bekerja kerana terpaksa, orang yang bekerja kerana selamba, dan orang yang bekerja kerana gembira. Jawapannya kita dah tahu, orang yang bekerja dalam keadaan gembira. Tengok, kalau saya nak buat contoh Michelangelo. Michelangelo ni satu ketika dia dijemput oleh seorang Pope waktu itu untuk mengukir lukisan-lukisan dan bercorak agama di satu gereja di Itali, Sistine di atas. Michelangelo tahu kalau dia terima tugasan itu, dia terpaksa termengadah macam ni dan dibawa dengan tangga sampai ke kubah yang paling tinggi itu selama 3 tahun nak menyelesaikan. Dan dia ada masalah penglihatan. Dia tahu dia akan menjadi, mata dia akan jadi korban. Tapi dia terima kerana ini tugas keagamaan bagi dia. Dia pun lukis. Indah, lukisannya sangat cantik. Dan terlalu halus. Dan terlalu, orang kata terlalu detail. Sehingga ada di antara lorekan-lorekan lukisan-lukisan itu tidak dapat dilihat daripada bawah. Takkanlah orang nak pergi panjat menara untuk tengok lukisan dekat kubah gereja itu. Buat detail. Akhirnya ini menimbulkan satu tanda tanya kepada orang lain. Dia tanya kepada Michelangelo, kenapa kamu lukis terlalu detail? Sehingga orang di bawah pun tidak nampak. Jawapan dia ialah, God see. Tuhan nampak. Betul. Jadi mungkin ada di antara kita yang unsung hero dalam mana-mana organisasi. Yang dia buat kerja, bos tak nampak, kawan tak nampak, tapi Tuhan nampak. God see. Dan dia akan diberi ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Ini penting. Kita semua nak fikir byline. Semua kita nak masuk dalam media, social media sekarang ni. Semua kita nak paparkan dan sebagainya. Tapi Tuhan nampak. Dan Tuhan sentiasa ada cara untuk membalas keikhlasan seseorang. God always move in mysterious way. Tuhan boleh bagi jalan yang tak kita sangka. Okey, kembali kepada pertanyaan saya tadi. Tentulah kualiti dan produktiviti pekerja yang ketiga itu yang paling baik. Betul? Walaupun dia bekerja untuk memberi, tetapi akhirnya oleh kerana kerja dia paling berkualiti, dialah yang akan dinaikkan pangkat, dialah yang akan diberi gaji yang tinggi, imbuhan yang tinggi. Betul? Akhirnya, popularlah satu ungkapan, what you give, you get back. Ini bukan Bible kata, bukan Quran kata, ini Scorpion yang kata. What you give, you get back. Betul? Ini sunnatullah. Sunnatullah, betul. Apa yang kita beri, what goes around comes around. Anda mengharap kat satu dalam hati anda. Anda ada anak, saya ada anak ramai. Ya? Yang ada di merata negara ini. Dan anda juga begitu juga, mungkin cucu. Betul. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang berada bertebaran di Malaysia ini, kalau dia menerima ataupun dia menerima musibah ataupun dia aksiden, bukan di tempat ini kita layan, mungkin di hospital lain, betul. Tetapi bila anda memberi kebaikan kepada seorang pekerja ataupun seorang yang sedang menderita, pasien yang memerlukan bantuan, Tuhan akan menghantar doktor lain ataupun jururawat lain untuk memberi kebaikan pada anak anda di tempat yang lain. Metaforanya begini. Kita bergerak dalam satu jalan, kita bergerak satu jalan. Ya, sedang drive, tiba-tiba ada satu kereta bagi lampu, angkat tangan, rupanya dia silap lorong, dia minta kita bagi laluan. Oleh kerana kita kesian, kita bagi laluan dekat dia. Kemudian kita pun bergerak 70-80 km depan sampai 40 minit. Kali ini kita pula tersilap lorong. Logik kita fikir, mana kereta yang saya bagi tadi ya? Dia mesti ada sebelah bagi lorong untuk saya. Betul? Tak. Tapi kereta yang lain yang Tuhan lembutkan hati untuk bagi laluan
mungkin kebaikan yang kita buat pada orang lain yang Allah pilih untuk membalas kebaikan itu. Betul. Tetapi pegang sunatullah yang la tahwila la tabdila. Dia tidak akan bertukar ganti, dia tidak akan ini yang dikata golden rules. Siapa yang buat baik akan menerima kebaikan walaupun bukan daripada orang yang dia buat baik. Barulah semangat kita bekerja. Tuhan nampak. Ketua kita tak nampak dan sebagainya. Oh, ada pembalasan lagi nanti di hari akhirat. Jadi kita akan ada ketenangan dalam bekerja. Kita akan tulus. Kita tidak akan kembang dengan dipuji dan tidak akan kuncup dengan dikeji. Betul? Kita merdeka. Orang yang ikhlas tu bebas. Ya, jangan cuba ambil hati semua orang. Kata Bill Cosby, dia kata apa? Bila ditanya kepada Bill Cosby tau, ya, pelakon yang tu, dia kata, apa rahsia kejayaan? Orang tanya dia. Dia kata, saya tak tahu rahsia kejayaan, tapi saya tahu rahsia kegagalan. Apa dia rahsia kegagalan? When you try to please everybody. Apabila kita cuba menyukakan hati semua orang, ya, kita akan gagal dalam hidup. Orang yang ada satu saja matlamat dalam hidupnya, iaitu Tuhan. Dalam istilah kita orang Islam, kita bekerja kerana Allah, lillahi ta'ala. Kita ada satu Tuhan saja dalam kehidupan kita, maka kita senang membuat keputusan, senang kita bertindak, ya. Tanpa kita terfikir-fikir lagi, orang ni kata apa, orang ni kata apa, orang ni kata apa. Minta maaf ya, mengikut kajian self-esteem ataupun harga diri yang paling tinggi ialah, dengar ya, apabila kita menilai diri kita sendiri mampu untuk berjaya, kita boleh berjaya. Ya, ini. Sebab tu kita kena nilai tinggi. Dan kita mesti rasa kita ni tinggi sebab apa? Bukan untuk takbur, bukan untuk ego. Tapi Tuhan menciptakan setiap manusia bukan untuk gagal. Tuhan ada kasih sayang. Tuhan lebih cinta hamba-Nya lebih daripada seorang ibu mencintai anaknya. Betul? Dan Tuhan bagi kita, setiap orang ada kekuatan dan kelebihan. Soalnya, Tuhan tidak mencipta manusia bodoh. Hanya kebijaksanaan yang berbeza. Sekali lagi saya tegaskan ya, Tuhan tidak mencipta manusia bodoh. Tuhan hanya mencipta manusia dengan kebijaksanaan yang berbeza. Di dunia ini tidak ada orang bodoh. Tetapi kenapa ada ramai orang gagal? Kerana ramai orang malas. Mereka tidak membangunkan diri mereka ke tahap yang maksimum. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian saya yang sebentar, hanya 1 jam ini, dan saya pun tidak lagi pakai skrip, ya, pakai begitu saja kerana saya tengok ya keadaan yang begini. Jadi saya mohon ampun dan maaf, bukan apologetik, tetapi memang ya saya punya kelemahan dan kesilapan. Kalau kita berbeza, raikan perbezaan itu, kerana bukan berbeza artinya bertentangan. Maybe orang kata perbezaan kita hanya bersifat the same difference saja, ya. Kerana setiap kita ada titik buta masing-masing, ya. Ada yang jelas bagi saya, tak jelas bagi tuan-tuan. Ada yang jelas bagi tuan, tak jelas pula saya. Dengan kita berkongsi pandangan, kita akan dapat melihat dengan lebih holistik dan multidimensi. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih.